موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan sesi ini, iaitu menjawab ini kemusykilan agama, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat. We pray that Allah bless this lesson and make it the reason where prayers are answered, our sins are forgiven, insyaAllah ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita akan masuk ini kepada soalan yang pertama yang ditanyakan pada hari ini. Soalan menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan agama yang sampai sekarang menghantui saya. Dulu saya pernah dikehendaki oleh pihak berkuasa. Pada masa itu saya masih minum arak dalam keadaan mabuk. Saya telah berbual dengan patung Cina. Saya cakap, kalau engkau boleh tolong lepaskan aku dari tuduhan, aku akan kasih engkau buah. Saya cakap dengan patung itu lagi, aku cuma minta engkau tolong saja. Engkau bukan Tuhan aku, Allah Tuhan aku. Saya ucapkan la ilaha illallah pada patung itu dengan izin Allah. Saya lepas dari tuduhan atas kesalahan yang telah saya buat. Saya tidak kasih buah pada patung itu. Setelah saya lepas dari tuduhan, adakah saya telah melakukan dosa syirik? Jikalau saya telah syirik atau dosa itu, perlukah saya take syahadah macam orang kafir hendak memeluk agama Islam? Jika perlu, di mana dan bagaimana Ustaz? Terima kasih. Soalan ini menanyakan, seseorang itu pernah bercakap ini dengan patung Cina dan meletakkan, kalau dalam Islam kita menamakan ini sebagai nazar, iaitu dia mengatakan kepada patung Cina ini, kalau aku lepas daripada tuduhan, aku akan kasih kau buah. Kalau lepas daripada tuduhan, akan aku memberikan kepada buah. Dalam masa yang sama dia mengatakan Allah adalah Tuhan aku, bukan yang ini patung ini. Jadi soalan menanyakan, adakah perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang syirik ini kepada Allah? Jadi sebelum ini saya membicarakan tentang perkara ini dengan soalan ini dengan terperinci. Ada perkara yang kita perlu faham ini berkenaan dengan apa itu syirik dan bagaimana seseorang itu boleh terjebak dalam syirik. InsyaAllah mungkin saya memberikan dengan cara ringkas supaya kita dapat faham ya. Mereka yang dengar juga dapat memahami ini perkara ini. Pertama sekali, kita ada syirik apabila seseorang itu dia beriman ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jenis ini yang pertama, iaitu dia beriman ada Tuhan seperti Allah. Ini tanpa syak kita mengatakan dia telah melakukan syirik akbar yang mengeluarkannya daripada agama Islam. Walaupun dia mengatakan ada Tuhan, dia mengatakan Allah itulah Tuhan, tamam? Dia mengatakan Allah itulah Tuhan, tetapi na'udzubillah min zalik, dia mengatakan juga ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu taala. Ini kita mengatakan seseorang itu telah murtad, maksudnya dia terus terkeluar daripada agama Islam. Dan bila kita mengatakan dia telah keluar daripada agama Islam, dia memerlukan untuk dia masuk ke dalam Islam balik. Bagaimana dia masuk ke dalam Islam? Iaitu dengan mengucapkan kalimah syahadah. Ini juga nanti insyaAllah saya akan membicarakan lagi. Jadi ini adalah jenis yang pertama, dia beriman ada Tuhan seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua, dia beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Allah adalah Tuhan yang satu. Akan tetapi dia beriman bahawasanya ada selain Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan kesan. Ada selain Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan kesan. Tapi orang ini, kalau kita menanyakan kepadanya Tuhan itu siapa, dia mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ucap kalimah syahadah. Dia mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Akan tetapi dia beriman dalam masa yang sama ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan kesan dengan sendirinya. Ini juga kita harus faham, ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memberikan misal ya. Orang yang sembah berhala, misal sebahagian orang yang sembah berhala, apabila kita menanyakan kepadanya siapa Allah, siapa Tuhan, dia mengatakan misalan
Allah Subhanahu wa taala. Sebagai misal ya, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Dalam masa yang sama, dia juga sembah kepada patung, ataupun dia meminta kepada patung, sebagai misal, ataupun bahala. Jadi dia mengatakan Tuhan itu satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti patung ataupun bahala dan sebagainya, juga dapat memberikan kesan. Yakni kalau kita minta yang ini kepadanya, dia juga dapat memberikan kepada kita. Dan ini adalah perkara yang berbeza dengan kuasa yang ini Allah Subhanahu wa taala. Yakni seolah-olah dia mengatakan Tuhan ini berkuasa, ada selain Tuhan ini juga berkuasa. Ini juga ini perkara yang sama kita mengatakan seseorang itu ini terjebak di dalam syirik ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya faham ini daripada soalan ini, seseorang itu dia pergi ini kepada patung Cina dan dia meminta sesuatu daripada patung ini, dan dia meletakkan nazar. Kalau sekiranya apa kita mengatakan yang ni masalah ni yang ni diselesaikan, maka dia akan memberikan ini sesuatu yang ni kepada patung tersebut. Yang ni apa yang saya faham di sini, seseorang itu apabila dia melakukan nazar ini seperti ini, dia beriktikad bahawasanya patung ini juga dapat memberikan kesan. Yang ni walaupun dia mengatakan la ilaha illallah, dia mengatakan yang ni Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi patung ini juga ini dapat memberikan kesan selain yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tikad seperti ini dia adalah syirik ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawapan yang ini adalah bagaimana yang ini kita nak selesaikan masalah ini dengan kita mengucapkan kalimah syahadah. Dengan kita mengucapkan kalimah syahadah sekali lagi, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ini dengan kita memahami maksud yang ini asyhadu alla ilaha illallah, kita mengatakan tidak ada Tuhan yang melainkan Allah. Yang ini bukan saja kita mengatakan Tuhan itu satu, iaitu Allah, juga kita mengatakan sifat-sifat ketuhanan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini maksudnya selain Allah tidak ada sifat kuasa, sebagai misal. Selain Allah tidak ada sifat ketuhanan. Selain Allah tidak dapat memberikan kesan. Allah sahaja yang memberikan kesan. Maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak dapat memberikan kesan. Manusia tidak dapat memberikan kesan, jin tidak dapat memberikan kesan, malaikat tidak dapat memberikan kesan, makanan tidak dapat memberikan kesan, minuman tidak dapat memberikan kesan. Maka selain ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesan. Ini yang dimaksudkan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Yakni maksudnya apabila kita mengatakan tidak ada Tuhan yang melainkan Allah, maksudnya juga adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu, tidak ada sekutu baginya, yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan kesan kepada segala-galanya. Selain ini Allah Subhanahu wa taala tidak dapat ini memberikan kesan. Ini yang dimaksudkan ini dengan saya ringkas ini dengan kalimah syahadah. Jadi caranya seperti mana saya mengatakan, ucapkan kalimah syahadah, maka seseorang itu ini kembali ini kepada agama Islam, dan tentu sekali ini bertaubat ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas ini segala taubatun nasuh, yakni segala yakni kesilapan-kesilapan kita ini yang lepas, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meletakkan keazaman untuk kita belajar agama kita dengan baik, lebih-lebih lagi dalam ilmu akidah. Nampak kita lihat kesilapan dalam akidah sangat bahaya sekali. Dia menyebabkan kita terkeluar daripada agama Islam, dan apabila seseorang itu terkeluar daripada agama Islam, semua amalan yang dia telah melakukan semua yakni dihapuskan. Yakni mungkin dia dah melakukan solat, dia dah baca Quran, yakni misal dulu dia belajar agama ke, ataupun yakni dia dah pergi haji dan umrah. Selepas itu dia melakukan syirkul akbar. Dia sembah selain Allah SWT, ataupun dia i'tikad ada sesuatu kuasa selain daripada Allah SWT dan sebagainya. Apa jadi kepada amalan yang dia telah melakukan? Segala-galanya haba'an mansura. Segala-galanya yakni menjadi musnah dan hapus. Maka seseorang itu memerlukan masuk kembali ini kepada agama Islam dan memulai sembah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab ini penting. Selain daripada taubah, kita mesti ini belajar ini agama kita dengan baik. Itu sebab ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita sentiasa mengatakan asasuddin ma'rifatullah. Asas ini agama ini adalah kenal kepada Allah. Belajarlah ini ilmu al-aqidah. Apabila kita belajar ilmu aqidah, belajarlah ilmu aqidah yang diasaskan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah. Jangan pula kita belajar ini ilmu aqidah yang ini selain ini daripada ahlu sunnah, kita juga akan terjebak dalam bid'ah dalam akidah. Itu lagi satu masalah yang lain. Maka perlu kita belajar agama kita dengan betul, dengan cara yang ulama-ulama kita yang mu'tabar.
Begitu juga dengan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain, supaya yakni kita tidak terjebak ini dalam masalah-masalah yakni yang akan merosakkan diri kita di dunia, dan juga kita akan mendapatkan na'udzubillah min zalik kerugian di akhirah. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga kita. Baik, jadi ini adalah soalan yang pertama. Yang kedua menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apa hukumnya badal umrah yang dikenakan bayaran yang agak lumayan hingga beratus untuk seorang? Adakah ia bertentangan dengan ajaran Islam? Adakah ini jual beli dengan agama? Apa pendapat Ustaz tentang perkara ini? Soalan menanyakan tentang masalah badal umrah. Badal umrah maksudnya satu orang tidak dapat melakukan haji ataupun umrah. Dia mengupahkan orang lain yang ini untuk melaksanakan umrah ataupun haji baginya. Ini kita panggil badal. Sebab asal perkataan badal maksudnya menggantikan. Satu orang tidak dapat pergi haji, maka dia ada duit, wajib yakni dia kalau dia belum lagi melakukan haji misalnya, wajib dia membayar yakni orang yakni untuk menghajikannya walaupun dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia, wajib ahli waris mengeluarkan daripada harta peninggalannya untuk menghajikannya. Jadi ini yang kita maksudkan dengan badal haji ataupun badal umrah. Jadi apabila kita membicarakan tentang membayar upah yakni bagi seseorang, ini kita lihat yakni kepada keadaan yang berlaku di negara kita. Misalnya kita di Singapura, kita menanyakan soalan ini. Bila kita mengupah orang untuk melakukan badal haji, kebiasaannya berapa harganya? Kita lihat misalnya kita di Singapura, kita ada travel agent ya. Kita mungkin letak kita ada 10 travel agent di Singapura. Kita menanyakan kepada mereka, berapa badal haji? Ada perbezaan daripada satu syarikat kepada syarikat yang lain, tetapi kadarnya sikit lebih kurang di situ. Sekarang kita nak seseorang itu melakukan badal bagi kita. Tidak ada masalah kita membayar upah. Zaman sekarang lebih-lebih zaman sekarang, kalau kita mengatakan kita nak free misalnya orang melakukan badal haji, wallahu alam, orang yang akan memberikan kepada kita free mungkin ahli keluarga kita yang nak membantu kita. Tetapi kebiasaannya orang luar dan sebagainya, mereka akan meletakkan harga. Sebab ini adalah khidmat. Ini adalah apa kita mengatakan melakukan sesuatu perkhidmatan kepada orang. Tidak ada masalah bagi meletakkan harga. Sebab kita harus juga kena faham, orang itu bila dia nak mengerjakan haji bagi kita sebagai misal, dia juga perlu memerlukan ongkos. Betul ke tidak? Dia memerlukan untuk dia tinggal di Makkah, untuk dia tinggal di Madinah sebagai misal. Dia memerlukan duit transport baginya, duit penatnya dan sebagainya. Maka dia meletakkan sesuatu harga. Kita lihat, kalau sekiranya ia terlalu mahal, maka kita jangan membayar dan juga tidak menjadi kewajipan ke atas kita untuk melakukan sedemikian kalau dia menaikkan harga terlalu tinggi. Jadi perkara seperti ini kita menanyakan mereka-mereka yang berada di dalam syarikat-syarikat tersebut. Kebiasaannya bila kita nak melakukan badal haji, berapa ongkosnya. Itu sahaja. Maka tidak ada masalah dengan meletakkan harga dalam perkara seperti ini. Ini bukan maksudnya jual agama. Ini adalah perkhidmatan jemaah dengan hati Allah. Jadi kita harus faham perkara ini dengan baik. Kadang-kadang jemaah kita orang Islam salah faham berkenaan dengan masalah jual agama. Hatta orang yang belajar agama pun kadang-kadang dituduh sebagai jual agama. Kita harus faham seseorang itu apabila dia melakukan sesuatu sebagai badal haji dan sebagainya, seperti mana saya mengatakan, dia memerlukan ongkos bagi dirinya untuk melakukan haji tersebut. Maka dia meletakkan harga tersebut. Ini bukan masalah jual agama, tetapi ini adalah akad perkhidmatan, melakukan sesuatu bagi orang lain. Jadi saya rasa tidak ada masalah, insya-Allah. Boleh faham. Soalan yang ketiga menanyakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, berapa hari lepas saya dan suami telah bergaduh besar, dan kerana suami terlampau marah, dia tak sedar yang dia terlafaz perkataan cerai tanpa menjatuhkan talak kepada saya. Adakah perkahwinan kami masih sah? Terima kasih. Ini masalahnya. Saya pun tidak faham soalan ini, sebab saya pun tak tahu apa yang dilafazkan. Kalau sekiranya suami melafazkan perkataan cerai tapi dia tidak menjatuhkan talak, apa maksudnya? Dia melafazkan perkataan cerai tetapi tidak menjatuhkan talak. Maka suami misalnya mengatakan,
aku akan ceraikan kau. Perangai kau begini, nanti aku ceraikan kau. Misalan, adakah jatuh talak? Ini tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Ini aku akan. Tapi kalau dia mengatakan aku ceraikan kau, maka ini yang kita mengatakan jatuhnya talak. Jadi berkenaan dengan perkataan cerai, kita nak kena lihat apa yang disebutkan. Apa yang disebutkan. Dan bila dia menggunakan perkataan cerai sarih, tidak memerlukan kepada niat. Hatta dia mengatakan, oh sebab saya marah, saya gini. Kalau dia melafazkan yang ini dengan perkataan cerai dan dia mengatakan aku ceraikan kau, sebagai misal, ini jatuh talak, ini kita mengatakan sama ada dia niat ke tidak, dia tidak niat, sama ada dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan yang ini gembira. Tapi kalau dia mengatakan engkau jangan melakukan begini, jangan melakukan gini, takut-takut nanti aku ceraikan kau, ini kita mengatakan tidak jatuh talak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.